Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi mengenai kaedah PDP iaitu kaedah simulasi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan simulasi? Simulasi merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Jadi kat sini murid akan meniru keadaan ataupun suasana seolah-olah betul ataupun sama dengan keadaan yang sebenar. Jadi, kaedah simulasi ini adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan. Jadi kat sini, guru akan timbulkan satu masalah ataupun situasi, jadi murid akan melakonkan satu situasi bagi menerangkan masalah tersebut. Jadinya murid perlu lakonkan cara penyelesaian bagi situasi ataupun masalah yang ditimbulkan oleh guru tadi. Okey, seterusnya kita akan teruskan lagi dengan tujuan simulasi dalam pengajaran. Okey, tujuan dia ada 4. Yang pertama, untuk menguasai kemahiran. Okey, untuk menguasai kemahiran maksudnya di sini simulasi ni dia melatih pelajar untuk bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. Simulasi juga melatih pelajar kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. Okey, tujuan yang kedua adalah untuk membina pemikiran secara kritis dan analitis. Maksudnya semasa menjalankan aktiviti lakonan ni, pelajar ni dia harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang dilakukan. Contohlah di sini, kita ikut masalah tayamum kan. Bila tak ada air, orang akan guna tayamum dan tayamum tu dia ada cara-cara dia. So dalam simulasi ni kita boleh menunjukkan cara-cara untuk melakukan tayamum. Okey, seterusnya tujuan yang keempat adalah untuk membina sikap yang tujuan yang ketiga adalah untuk membina sikap yang positif. Melalui simulasi yang dilakukan, konflik sosial itu dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikap yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. Dan tujuan yang terakhir yang keempat adalah untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah. Okey, baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan prinsip simulasi. Pertama sekali, guru perlu mewujudkan atau merancang satu permasalahan sama ada secara bertulis ataupun secara lisan dalam kelas. Yang kedua, guru perlu memberi penerangan secara ringkas mengenai permasalahan tersebut. Okey, sebagai contohnya kita ambil topik tayamum. Dalam topik pembelajaran, guru memberi penerangan kepada murid bagaimana cara untuk mengaplikasikan tayamum dalam sesuatu, dalam situasi lah. Okay? Contohnya, seorang murid ini ketiadaan air, jadi mereka perlu bertayamum untuk sebagai mengganti wuduk lah untuk mendirikan solat. Ini contoh simulasinya. Contoh simulasi tayamum. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai tayamum. Jadi cikgu Ustazah akan tunjukkan simulasi bagaimana cara untuk kita tayamum. Pertama sekalinya, perlu menggunakan debu tanah yang suci. Okey, sediakan debu tanah yang suci di atas permukaan yang rata, kemudian kamu letakkan tangan kamu di atas debu tanah tu. Kemudian selepas tepuk pada permukaan debu tanah tu, nipiskan debu tanah buat kat tepi. Kemudian okey, kemudian sapu pada muka. Itu. Sekali sapuan saja. Okey, yang kedua, step kedua, tangan. Okey, tepuk lagi. Kena tepuk lagi sekali. Okey, tepuk. Kemudian nipiskan, sapu pada bahagian tangan kanan mula dari belakang. Ini. Kemudian tangan kiri. Okey, step yang sama. Dah selesai konsep tayamum. Okey, demikianlah itu contoh simulasi aktiviti tayamum ketika ketiadaan air. Jadi guru boleh menggunakan aplikasi simulasi lah untuk mengajar kepada murid macam mana cara untuk bertayamum. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.